Salam sejahtera, bertemu kembali. Video kali ini adalah perkongsian tentang format Bahasa Melayu KSSM 2020 Kertas 2. Saya akan memberi gambaran ringkas tentang format soalan Kertas 2. Bahasa Melayu Kertas 2 terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, B dan bahagian C. Bahagian A iaitu sistem bahasa dan aplikasi bahasa memperuntukkan 35 markah. Dalam bahagian A ini terdapat 5 soalan, iaitu soalan pertama morfologi, soalan kedua sintaksis, soalan ketiga penyuntingan, soalan keempat bahasa Melayu standard dan soalan kelima peribahasa. Bahagian B pula ialah soalan pemahaman yang mengandungi 3 soalan dan jumlah markah ialah 35 markah. Soalan 6, soalan berkaitan petikan umum, soalan 7, petikan sastra dan soalan 8, novel. Bahagian C pula ialah soalan nombor 9 iaitu rumusan yang memperuntukkan 30 markah. Mari kita lihat satu persatu soalan dalam setiap bahagian dengan lebih terperinci. Bahagian A iaitu soalan morfologi. Dalam bahagian ini, pelajar akan diminta membina ayat berdasarkan arahan soalan yang berkaitan dengan petikan atau bahan yang diberikan mengikut tema. Jumlah ayat yang dibina bergantung kepada arahan dalam soalan. Markah juga tidak tetap kerana semuanya bergantung kepada soalan. Format soalan KSSM ini sebenarnya lebih banyak menggunakan petikan. Hampir semua soalan menggunakan petikan. Mari kita lihat contoh ini. Berdasarkan arahan, pelajar diminta menyenaraikan 3 kata majmuk yang terdapat dalam petikan. Daripada kata majmuk itu, pelajar dikehendaki membina ayat yang menunjukkan mereka faham maksud dan penggunaannya. Jumlah markah ialah 6 markah. Dalam soalan ini, pelajar mesti tahu tentang kata majmuk kerana sekiranya mereka tidak tahu, maka mereka tidak akan dapat menjawab soalan. Tetapi sebenarnya soalan format KSSM ini sangat mudah dan membantu pelajar mendapat markah. Hal ini kerana apabila pelajar dapat menyenaraikan 3 kata majmuk, mereka sudah layak mendapat 3 markah. Dan apabila mereka dapat membina ayat bagi setiap kata majmuk itu, maka mereka layak mendapat 1 markah bagi setiap ayat yang betul. Oleh itu, pelajar-pelajar perlu menguasai setiap aspek morfologi seperti kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata hubung dan banyak lagi. Soalan kedua, sintaksis, iaitu yang berkaitan dengan ayat. Dalam soalan ini juga pelajar akan diberikan petikan. Mari kita lihat contoh ini. Soalan ini meminta pelajar membina ayat tanya yang lengkap dengan kata tanya yang betul. Kata tanya yang digunakan hendaklah bersesuaian dengan frasa yang berhuruf condong. Jika kita lihat soalan ini sebenarnya sangat mudah sekiranya pelajar membaca betul-betul arahan dan petikan itu. Soalan ketiga, penyuntingan atau bahasa lebih mudah, mengenal pasti dan membetulkan kesalahan bahasa yang terdapat dalam teks. Soalan ini meminta calon untuk menyunting teks tunggal, teks bersambung atau teks pelbagai seperti petikan, dialog, kad ucapan, iklan dan lain-lain. Dalam soalan ini juga calon akan diberikan 1 bahan atau lebih dari 1 bahan. Jumlah markah tidak tetap bergantung kepada soalan. Dalam contoh ini, pelajar diberikan 2 bahan dan dalam soalan juga telah dinyatakan jumlah kesalahan yang perlu dikenal pasti. Oleh itu, pelajar perlu membaca betul-betul arahan serta bahan yang diberikan supaya dapat menjawab soalan dengan betul. Seterusnya, soalan 4, Bahasa Melayu Standard. Dalam soalan ini, pelajar akan diberikan teks klasik yang diambil dalam teks Komsas tingkatan 4 dan tingkatan 5. Pelajar dikehendaki menulis semula petikan Bahasa Melayu Klasik kepada Bahasa Melayu Standard. Ini contoh soalan 4 Bahasa Melayu Standard.
Soalan ini mengkehendaki pelajar menulis semula petikan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard tanpa mengubah bentuk atau maksud asalnya. Sebagai contoh, pelajar tidak perlu mengubah cakap ajuk kepada cakap pindah. Oleh itu, latihan bahagian soalan ini perlu diperbanyak supaya pelajar dapat menguasai topik ini. Seterusnya, soalan 5 peribahasa. Ini contoh soalan peribahasa, iaitu meminta pelajar menyenaraikan dua peribahasa yang terdapat dalam teks, kemudian memberikan peribahasa yang mempunyai sama maksud dengan peribahasa tersebut. Seterusnya, kita pergi ke bahagian B, iaitu pemahaman. Dalam bahagian B ini diperuntukkan 35 markah. Bahagian B, soalan 6, iaitu petikan umum. Petikan adalah berdasarkan tema DSKP. Lebih dari satu bahan akan diberikan, iaitu antara 2 hingga 3 bahan yang mempunyai tema yang sama. Ini ialah contoh soalan petikan umum. 2 bahan yang diberikan ini mempunyai tema yang sama. Pecahan soalan ada 4. Yang pertama, memberikan maksud literal. Yang kedua, banding beza. Yang ketiga, kebat atau pemikiran kritis. Dan keempat, kebat juga lebih kepada penyelesaian masalah. Seterusnya, kita beralih ke bahagian B, pemahaman, iaitu soalan ke-7, petikan sastra. Soalan bahagian ini, bahan yang digunakan adalah berasaskan unsur karya kreatif sama ada daripada antologi yang dipelajari di sekolah seperti Komsas tingkatan 4 atau tingkatan 5 atau daripada sumber yang lain. Semua bahan adalah berdasarkan tema yang sama mengikut DSKP. Walaupun petikan sastra digunakan, tetapi tiada soalan elemen sastra yang akan ditanya. Dalam soalan ini, pecahan soalan tidak ditetapkan sama ada 3 atau 4 soalan, tetapi dicadangkan 4 soalan. Pecahan tersebut ialah yang pertama, memberikan maksud literal. Yang kedua, membanding beza semua bahan atau pemindahan maklumat. Ketiga, kebat, iaitu pemikiran kritis. Dan yang keempat, kebat juga lebih kepada penyelesaian masalah. Ini ialah contoh soalan petikan sastra. Dalam soalan ini menggunakan 3 bahan yang berbeza tetapi mempunyai tema yang sama. Dan di sini juga kita boleh lihat ada 4 soalan yang seperti saya jelaskan tadi lah. Sekarang kita beralih ke soalan 8, iaitu soalan novel. Dalam soalan novel ini ada 2 soalan yang diuji dan markah keseluruhan ialah 10 markah. 10 markah ini merupakan kombinasi markah untuk soalan 1 dan soalan kedua. Pecahan soalan novel ada 2. Yang pertama, pemahaman petikan novel berdasarkan petikan sesebuah novel daripada mana-mana novel 4 zon. Soalan kedua, soalan tentang pemikiran kritis, iaitu berdasarkan novel yang dikaji mengikut. Ini contoh soalan 1 novel. Soalan 1 menggunakan petikan. Petikan ini diambil daripada mana-mana novel dari mana-mana zon. Sekiranya kita lihat bentuk soalan, soalan ditanya itu jawapannya ada dalam petikan. Maksudnya, sekiranya pelajar tidak pernah membaca mana-mana novel dari zon-zon lain, pelajar masih boleh menjawab soalan tersebut kerana jawapan ada dalam petikan. Manakala soalan 2 novel ini, soalan adalah berdasarkan novel yang dipelajari di sekolah. Soalan juga adalah berkaitan elemen-elemen sastra yang dipelajari. Bahagian terakhir iaitu bahagian C, rumusan. Rumusan jumlah markah ialah 30 markah. Cadangan masa menjawab ialah 45 minit. Untuk rumusan, bahan yang digunakan terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 bahan daripada sumber yang berbeza.
Contohnya petikan prosa, puisi, dan grafik, tetapi mempunyai tema yang sama. Tugasan juga tidak dinyatakan dalam arahan soalan. Pelajar perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam semua bahan. Markah keseluruhan isi ialah 20 markah, iaitu pendahuluan 2 markah, isi 16 markah, kesimpulan 2 markah. Pelajar perlu mengemukakan 8 isi lengkap. Isi tersebut wajib diambil daripada setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. Markah bahasa dinilai secara holistik, iaitu 10 markah. Cemerlang 8, 10 markah, baik 5 hingga 7, sederhana 3 hingga 4, dan lemah 1 hingga 2 markah. Ini adalah contoh soalan rumusan. Dalam soalan ini ada 2 bahan diberikan, yaitu 1 petikan dan 1 bahan grafik. Pelajar perlulah mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam kedua-dua bahan ini. Ini adalah panduan ringkas jawapan untuk pendahuluan 2 fokus dan pendahuluan 3 fokus serta penutup rumusan. Dengan ini maka tamatlah sudah video kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih kerana sudi menonton video saya ini. Semoga anda mendapat manfaat daripadanya. Jangan lupa subscribe dan tekan butang lonceng supaya kamu tidak ketinggalan info-info yang terbaru daripada saya. Bye.